Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 3 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 3 hari bulan Jun 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, masih lagi dalam juzuk yang ke-25. Juzuk yang ke-25. InsyaAllah pada kali ini kita akan baca muqaddimah surah, intisari dan objektif kandungan surah ini. Kemudian kita akan huraikan ayat 1 sehingga ayat 6. Ayat 1 sehingga ayat 6, ayat-ayat yang menyebut tentang beberapa tanda kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla, serta Allah Ta'ala sebut tentang kedudukan dan fungsi Al-Quranul Karim. Jadi para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat 1 hingga 6 mengikut muqarrar yang kita akan baca, yang kita akan tafsirkan atau syarahkan insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45. Kita mula dengan muqaddimah surah di muka surat 1093. Bagi jemaah yang ada pimpinan Jawi, 1093. Muqaddimah surah Al-Jathiyah. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil minas suwar al-makkiyah, surah al-makkiyah. Wa hukiyal ijma' ala dhalik. Hukiyal ijma' maknanya ada ulama mengatakan ijma' dah surah ini makkiyah.
Ada lagi kecuali, tapi biarlah. Kecuali qila wa qila. Makkiyatun illa, kecuali ayat 14. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah fanazala bil Madinah. Ya, tapi dinukilkan ijma' bahawa surah ini makkiyah. Tidak jadi masalah kalau ada satu dua ayat yang terselit daripada madaniyah. Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 37 ayat. Pendek ya kita. Dia mula nak pendek dah tu. Dia panggil dia nak pergi ke mufassal. Ayat-ayat yang pendek-pendek dia punya bilangan pun tak banyak dan ayat dia pun tidak panjang. Dinamakan Al-Jasiyah. Ini kita nak kenal nama sebelum kita masuk ke ni dalam. Kita nak tengok kenapa nama Al-Jasiyah. Al-Jasiyah makna yang bertelut, mana orang terduduk gitu. Bila berlaku bencana, terduduk dia orang tu, duduk atas lutut dia tu, Jasiyah. Dia tulis dalam terjemahan bertelut. Duduk atas lutut maknanya tak boleh nak bangun lah. Kerana pada ayat 28 dan ayat-ayat yang terdahulu dan yang terkemudian daripadanya, Allah menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Itu nama dia. Pada hari itu akan dapat dilihat tiap-tiap umat bertelut, mana terduduk dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan. Masing-masing diseru untuk menerima surah amalnya, serta dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu kerjakan. Jadi surah ini nama dia ditulis dalam mushaf dan kitab-kitab tafsir, nama dia surah Al-Jasiyah. Dan untuk fakta, para pelajar tulis kalimah jasiyah lam yaqa' fi mawdi'in akhara minal Quran. Tak ada satu tempat ni je kalimah Al-Jasiyah dalam Al-Quran. Ada juga ulama tafsir kata dinamakan dengan Hamim Al-Jasiyah, sebab surah ini termasuk dalam Hawamim As-Sab'ah, termasuk dalam surah yang dimulakan dengan dua huruf Hamim, termasuk dalam kumpulan Hamim yang 7 ini. Dan dinamakan juga dengan nama surah Asy-Syari'ah. Tulis sikit, ada tambahan dalam tafsir Muharrar. Dia kata dinamakan juga dengan nama surah Asy-Syari'ah kerana disebut lafaz syariah dalam ayat yang ke-18 dan tidak disebut dalam tempat lain dalam Quran. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Itu dua nama. Nama yang kedua. Nama yang ketiga, wa tusamma surah Ad-Dahr. Dinamakan juga dengan surah Ad-Dahri. Lish? Kerana dalam ayat 24 disebut kalimah Ad-Dahri fiha. Walam yaqa' lafzud dahri, tidak terdapat lafaz kalimah Ad-Dahri dalam surah-surah Hamim yang lain. Surah Hamim je. Kalau surah lain ada, baru je kita dengar. Dalam salat subuh tadi, hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Jangan keliru, itu tidak terdapat dalam surah yang mula dengan Hamim lafaz Ad-Dahri selain daripada surah ini. Bukanlah dalam Quran seluruhnya, tapi dalam surah Al-Jasiyah, tidak dalam Quran keseluruhannya. Ini cuba tengok huraian ini dalam tafsir Ibnu Ashur, dalam Bukhari pun ada perbincangan tentang surah Al-Jasiyah. Baik para jemaah sekalian, kita kembali semula kepada intisari kandungan surah di muka surat 1093.
Intisari kandungannya bagi menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang dilemparkan oleh orang-orang kafir terhadap kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Berkuasa lagi amat bijaksana. Kemudian ditegaskan bahawa pada langit dan bumi dan segala isinya, juga pada kejadian diri manusia sendiri, terdapat tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya, serta keluasan rahmatnya bagi orang-orang yang mahu menggunakan akal fikiran. Setelah itu diterangkan akibat yang buruk yang akan menimpa tiap-tiap seorang yang menolak keterangan-keterangan yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang menjadi hidayah petunjuk. Kemudian dijelaskan bahawa tiap-tiap balasan Allah berdasarkan kaedah, sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat jahat kejahatan maka bahaya akan menimpa dirinya sendiri. Lalu diceritakan perihal kaum Yahudi Bani Israel yang pada mulanya patuh menurut pimpinan nabinya, kemudian mereka menyeleweng dan berpecah belah dalam perkara-perkara agama dan kepercayaannya. Mereka berlaku demikian semata-mata kerana penyakit hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Surah ini diakhiri dengan menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat serta balasan yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan taat dan orang-orang yang kufur ingkar. Demikianlah ajaran dan peringatan Allah yang Maha Adil. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Tuhan sekalian alam. Ini intisari dalam pimpinan Ar-Rahman. Sekarang kita pergi ke sedikit fakta dalam tafsir Al-Muharrar. Yang pertama dia panggil maqasidus surah. Objektif surah ini, surah Al-Jasiyah, yang pertama isbatum firadillahi ta'ala bil ilahiyah. Nak mengisbatkan bahawa ketunggalan, keesaan Allah Ta'ala dalam ketuhanannya. Tak ada siapa lain, tak ada Tuhan lain. Kalau ada orang lain itu mengarut saja, kan? Jangan dipercaya, jangan dipedulikan dengan mereka. Yang kedua taqrirul ba'thi, nak menetapkan kebangkitan semula. Dan Allah Ta'ala nyatakan beberapa suasana keadaan di hari kiamat, serta beberapa hikayat sebahagian daripada pandangan kaum musyrikin yang tidak percaya kepada kebangkitan semula, dan Allah Ta'ala menolak hujah mereka yang batil itu dengan penjelasan yang daripada Al-Quran Karim. Jadi dari sudut tajuk surahnya ada 10 tajuk. Min ahammil mawdu'at, di antara isu besar yang dibangkitkan dalam surah ini, kan? Tadi kita dah sebut dah dua di atas, pakai sambung lalu lah. Maqasid dengan mawdu'at boleh sambung sekali. Kemudian tulis yang ketiga, Allah Ta'ala mulakan surah ini, pembukaan surah ini dengan pujian ke atas pada Al-Quran dan memberi isyarat bahawa beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam ini kita kena kaji, kita kena teliti. Yang keempat, tawa'udul affakin. Allah Ta'ala janji kepada orang-orang yang tidak mahu beriman dengan berbagai-bagai jenis azab kerana mereka berterusan di atas kekufuran dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai huzwa, main-mainan. Yang kelima, bayanu janib min ni'amillahi, menjelaskan sebahagian daripada satu sudut daripada nikmat Allah Ta'ala ke atas makhluknya. Yang keenam, bayan, menjelaskan mauqif, sikap Bani Israel terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar, dan mereka berikhtilaf di dalam menerima arahan Allah dan juga kejahatan mereka mengubah ayat-ayat Allah.
Yang ketujuh, taujihul amri. Allah Ta'ala tujukan arahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berpegang dengan agama Allah, mengikut syariat Allah, dan melarangnya daripada mengikut hawa nafsu golongan yang jahil. Walaupun ayat ini dituju kepada Nabi, tapi sebenarnya dituju kepada kita semua. Yang ke-8, hikayatu ba'di aqwalil kafirin. Allah Ta'ala menjelaskan sebahagian daripada kata-kata pandangan puak kafir yang batil, serta menolaknya, membatalkannya, dan mendedahkan kebohongan mereka. Yang ke-9, bayanu ba'di ahwali yaumil qiyamah. Menjelaskan sebahagian daripada huru-hara hari kiamat dan keadaannya, dan juga akhir kesudahan, akibat baik bagi orang yang beriman dan akibat buruk bagi orang yang kafir. Yang ke-10, khutimatis surah. Ditamatkan surah ini, dikhatam surah ini dengan Allah Ta'ala memuji zatnya yang maha mulia, yang memang segala kelayakan kepujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Tamatlah para jemaah sekalian, dia panggil objektif ataupun tajuk-tajuk maudhu' dalam surah Al-Jasiyah. Sekarang ini kita berpindah kepada tafsirul ayah. Buka 1094, kita pergi kepada tafsir ayah. Surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45, diturunkan di Makkah, 37 ayat. Juzuk yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Hamim. Hamim baca gitu, Hamim. Dua huruf dia panggil al-huruf al-muqatta'ah, yang Allah Ta'ala jadikan sebagai pembukaan kepada beberapa surah dalam Quran. Khususnya tentang Hamim saja ada 7 surah. Hamim ada 7 surah. Tujuannya li bayani ijazihi, Allah nak nyatakan Quran ini daripada Allah, tak ada siapa yang mampu mencabarnya, tak ada. Lemah manusia untuk mencabar Al-Quran, walaupun dia hanya 2 huruf yang digunakan oleh mereka, tak mampu dia. Tapi biasanya selepas daripada Hamim, dia akan bincang tentang Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Ay tanzilul Quran, Al-Quran ini turun daripada Allah yang bersifat dengan bikamalil izzati, dengan sempurna kemuliaannya. Fahwal ghalibul qahir, yang gagah perkasa, yang tak ada siapa yang boleh menentang, boleh lawan Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Hakim, Allah Ta'ala yang bersifat dengan kebijaksanaan, al-hikmah yang sempurna dalam pensyariatannya, dalam penciptaannya, dalam susuaturnya kepada makhluk ini. Jadi kita kena yakin dengan 2 sifat ini, Al-Aziz, Al-Hakim. Allah Ta'ala sifat dia gagah perkasa, jangan siapa nak derhaka. Al-Hakim, Allah Ta'ala bersifat dengan kebijaksanaan dalam menyusun atur perjalanan makhluk-makhluk dan dunia yang diciptakan ini. Jadi kita jangan cubalah, jangan terasa ada lagi undang-undang yang lebih baik daripada Al-Quran. Undang-undang luk kromo, segala luk ada belaka dalam dunia ini. Tiba-tiba kita boleh rasa undang-undang mereka lebih baik daripada undang-undang Allah. Maka kita kena muhasabah balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian Allah Ta'ala setelah menyatakan bahawa Quran ini mari daripada Allah yang bersifat Al-Azizul Hakim, kemudian dinyatakan dengan kuasa aku, dengan hikmah kebijaksanaan aku ciptakan langit dengan bumi. Ayat yang ketiga,
Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman dia nampak. Jadi Allah Ta'ala menciptakan langit dengan bumi menjadi tanda-tanda yang jelas, dalil-dalil yang nyata, yang benar bagi orang yang beriman, bukan kepada orang lain. Orang lain dia tak pakar, dia tak percaya nak kata apa. Quran pun dia tak percaya. Kan? Tengok Allah Ta'ala sebut, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tanda Surah Qaf ayat 6 sehingga ayat 8. Mu tengok langit bagaimana aku buat. Oi. Kan? Wal arda madadnaha. Bumi macam mana kami hamparkan dia. Allah kata apa? Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ayat ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Tanda pelajar surah Qaf ayat 6 hingga 8. Baik, kita kalau pergi jauh-jauh, kadang-kadang kita terlupa yang dekat. Kita suka tengok yang jauh, fakta sana, fakta sini, bukti sana, bukti sini. Kita terlupa bukti yang sudah ada di pada tubuh kita. Maka Allah Ta'ala bawa tanda-tanda kekuasaan Allah pada ayat yang keempat. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayat. Wa fi khalqikum, ai dan pada kejadian diri kamu sendiri. Tak usah pergi jauh lah. Munduk tengok langit, tengok bumi tu berasa jauh, pak balik ke kita sendiri. Wa fi khalqikum ai wa fi khalqillahi iyyakum ayyuhan nas. Allah Ta'ala jadi mu manusia, mu tengok daripada ujung rambut ke ujung kaki. Wa ma yabussu min dabbah, serta pada kejadian segala binatang yang dibiarkannya. Tak jauh dah. Mula-mula kita tengok kita, lepas tu kita tengok di luar rumah kita. Dalam rumah pun ada hayawan-hayawan, tapi dia kata dabbah di sini binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Tengok kambing, tengok lembu, tengok unta, tengok ayam, itik, macam-macam tengok. Berbagai-bagai jenis hayawan yang ada. Ada yang berjalan dengan 4 kaki, 2 kaki, tak ada kaki, boleh berjalan, bergolek pun boleh berjalan. Pelik. Itu dia panggil pelik. Ayatun liqaumin yuqinun. Semua itu terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang boleh menerimanya, semuanya menjadikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang tak yakin, orang duduk pening kepala, duduk motas itulah kata orang. Dia kata apa? Ayat ini ditafsirkan dengan 2 ayat yang hampir sama. Tulis nombor ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 20 dan surah Asy-Syura ayat 29. Surah Ar-Rum ayat 20, wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Daripada tanah kamu menjadi manusia yang bertebaran. Surah Asy-Syura 29, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah. Ayat-ayat Allah Ta'ala dia cerita langit dengan bumi dan benda-benda binatang yang duduk melata, berjalan, merayak di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Itu tanda di mana? Tanda kita dengan hayawan yang duduk dekat-dekat kita. Kita pergi pula tanda kepada al-kaun, alam ini pula. Ayat yang kelima. Waqtilafil laili wan nahar. Berapa tanda dah ada kita? Para pelajar, kita akan senaraikan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang banyak itu. Waqtilafil laili wan nahar.
dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti. Ini tanda. Ada waktu pendek malam, ada waktu panjang malam. Ada waktu panjang siang, pendek waktu siang. Tengok musim. Musim sejuk, musim panas. Maknanya Allah Ta'ala tak satu kan. Tak satu. Matahari ni kak, dia naik masa ni, dia turun masa ni, betul. Tapi waktu berbeza-beza. Musim sejuk, lambat tiba matahari. Panjang malam, sedap tidur. Musim panas, malamnya pendek, siangnya panjang, udaranya pula panas. Ini semua la ayat. Allah kata tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Silih berganti malam dengan siang. La yafturan, tak pernah jemu, tak pernah terhenti. Tak ada kata malam ni malam istihar. Malam ni saya cuti Nah, matahari mau jalan terus je siang. Siang tak ada malam hari ni. Tak ada cuti. Cuma ada beberapa negara yang pelik sikit. Negara dia ni berapa lama, berapa hari tak nampak matahari. Itu ada. Negara Allah ke kutub, Allah ke mana. Itu Allah tak nak tunjuk kuasa dia. Ada matahari dia berjalan molek straight. Gilir dia, ada malam dengan siang bergilir. Ada yang panjang pendek. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla mengikut tempat dan keadaan. La yafturan, tak pernah jemu, tak pernah minta cuti pun. Dua malam dengan siang. Satu. Kemudian yang seterusnya, wa ma anzalallahu minas samai mir rizq. Dan juga pada rezeki. Tengok rezeki di sini, ulama tafsir kata al-matar, hujan. Yang diturunkan oleh Allah dari langit. Hujan itu dinamakan rezeki les. Sebab bila turun hujan, pokok-pokok subur, air yang cukup, hayawan-hayawan pun segar megar. Dia boleh makan rupuk yang segar, dia boleh mengeluarkan susu, dia boleh mengeluarkan anak yang membiak. Banyak rezeki di sana. Rezeki itu mari daripada air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Bumi mati kering, mari air hidup balik. Wa tasrifir riyah, serta pada peredaran angin. Angin, riyah. Dalam biasanya penggunaan kalimah riyah dengan rih ada berbeza. Kalau kata rih, angin ribut, satu angin, runtuh bangunan, cabut pokok. Tapi kalau kata riyah, angin-angin, mana angin kecil-kecil mari. Hak ni kita naknya riyah ni. Kalau tak ada angin ni lemah kita. Semua itu serta pada peredaran angin-angin, ayatul liqaumin yaqilun. Semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Siapa dia tak percaya lagi, orang tu dia panggil orang kerah kepala dah. Tak ada apa dah tu. Kebijaksanaan Allah serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Jadi dalam ayat ini para ulama tafsir kata apa? Maksud rezeki di sini iaitulah hujan. Maksud rezeki apa dia? Nama dia hujan. Para pelajar tengok dalam ayat ini, inna fis samawati wal ardh, sampai ke ayat 3, 4, 5 sampai ke liqaumi yaqilun. Dalam ayat ini ada 6 tanda barahin min barahinit tauhid. Tulis. Ada 6 tanda daripada tanda-tanda tauhid keesaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kepada keagungan, kekuasaan, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla yang ia saja berhak disembah, dipuja dan dipuji. Boleh. Yang pertama, kejadian langit dengan bumi. Letak nombor situ. Inna fis samawati wal ardh. 1. Yang kedua, wa fi khalqikum.
Allah jadi kejadian manusia. 2. Yang ketiga, wa ma yabussu min dabbah, binatang-binatang yang Allah Ta'ala ciptakan, macam-macam bentuk hayawan. Yang keempat, waqtilafil laili wan nahar, silih berganti malam dengan siang. Yang kelima, wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin, Allah Ta'ala turun air dari langit yang menghidupkan bumi. Yang keenam, tasrif ar-riyah, Allah Ta'ala permudahkan urusan angin. Angin itu bertiup ke sana kemari, kan? Dengan riyah, dengan angin yang diperlukan oleh manusia. Tapi kalau kata rih, hak ni untuk membinasakan, untuk meruntuhkan bangunan, untuk membinasakan manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar sekalian, dalam ayat kita, ayat 3 sehingga ayat 5 ini, ada berapa tanda? Sittatu barahin, 6 tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang mesti kita belajar, yang mesti kita tadabbur, yang mesti kita ambil perhatian. Itulah di antara ilmu tafsir yang kita buat. Baiklah. Allah kata apa? Inna ayatun liqaumin yaqilun. Semua itu 6 tanda. Dalam ayat ni lah, banyak lagi tanda lain, kan? Berbezaan semua sekali ini tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang yang berakal je yang boleh faedah daripada ayat ini. Yang tak berakal sama juga, baca tak baca ayat bagi dia serupa ya. Macam kita baca ke lembu, baca ke kerbau. Lembu kita baca ayat Quran dia sengih suka. Orang tak ada iklan lembu dibaca ayat Quran, tapi kalau ayam ada. Ada satu cerita, kuat sangat dia nak suruh ayam dia cepat hidup ni, nak jual dengan harga dibaca Quran ni. Katanya baca Quran hari-hari, ayam pun tak tidur, makan saja, cepat besar. Takdir Allah SWT, ayam ni duduk dalam ekon. Dalam ekon, sejuk molek. 2 hari lagi nak sembelih, nak apa ini, nak ambil ayam untuk jual. Satu malam takdir Allah SWT, ekor mati, elektrik mati. Ayam yang duduk dalam sejuk ni, bila tak ada ekon, mati juga ayam. Kita kata lain kali, jangan duk coba-coba duk main Quran dengan ayam. Quran Allah Ta'ala turun kepada manusia, liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab, untuk Allah Ta'ala, untuk kita tadabbur ayat-ayat dia dan menjadi peringatan bagi orang yang berfikir, orang yang ada akal. Yang kita hidup pasal ke Quran, tua dia duduk dengan lagu dalam bilik. Akhir sekali Allah Ta'ala padamkan elektrik, ayam pun mati. Kita kata jangan coba duk main Quran, mempermainkan dia tak main, dia niat baik, tapi salah dari sudut kira-kira. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memberi nasihat, dia katakan min muridil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang nak buat benda baik tapi tak jumpa jalan. Hati-hati kita para jemaah sekalian. Kita nak buat benda baik, biar ikut saluran SOP yang telah ditetapkan oleh syarak, bukannya kita boleh reka sendiri. Kalau tidak, gitulah jadinya. Baiklah, kita berpindah kepada ayat yang terakhir, ayat 6. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana menegakkan kebenaran. Jadi tilka ayatullah, demikianlah ayat-ayat Allah Ta'ala kami nyatakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bacakan kepada kamu dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Mana Nabi kita terima Quran melalui Jibril. Jibril mari baca kepada Nabi, dan Jibril dengar pula Nabi baca. Itu dia panggil uslub talaqi. Kita nak ngaji Quran kena talaqi, tak boleh baca seorang. Kalau baca seorang enggak betul belaka, sedap belaka. Dah, kita duk mikir suara kita ni macam Syekh Abdul Basit, macam Syekh besar-besar belaka atas dunia ni.
Orang lain dengar tu kok pening kepala. Nya baca berapa lagi Quran tukar baris atas bawah tu. Nah, tukar Quran tukar baris. Lepas tu pula suara pula tak jadi, dia suara bagi dia suara syekh dah tu. Syekh qari antara bangsa. Jadi tak. Allah Taala hantar mari Jibril baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pula baca kepada Jibril. Itu dipanggil mudarasah. Kita pun bila kita nak faham Quran, kita kena mengaji, baca, kita baca pula daripada guru kita tu. Barulah jadi. Baik, natluha alika bil haqq. Allah Taala kata dengan benar, al haqqi was sidqil khalis alladhi la batila ma'hu wa la kadhib. Tak ada fakta yang bohong, tak ada fakta yang salah dalam Al-Quranul Karim. Jadi ulama kata al-haq dengan mana al-amrus sabit, perkataan yang sabit, yang tetap, yang kukuh, tak ada siapa boleh ubah perkataannya, dan dia bukan sihir, bukannya bohong, dia mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala buat tanya. Tanya di akhir ayat, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Fabi ayyi hadithin, maka dengan perkataan yang manakah lagi mereka nak beriman? Mu nak ambil hak mana lagi? Al-Quran nak cabar tak boleh, tuduh sihir tak menjadi, tuduh syair pun tak kena. Habis mu nak kata mana lagi? Mana jelas sangat-sangat hujah ini, mantap sangat-sangat dah ayat ni. Tapi apa boleh buat? Boleh buat apa? Tak mau juga dia. Allahu Akbar. Tengok ayat. Maka perkataan manakah lagi yang mereka hendak beriman sesudah penerangan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, mereka tidak mahu memahami dan menelitinya. Mun apa lagi? Jadi Allah tanya di sini, kalau puak kafir tak mau beriman lagi dengan Quran, tak mengambil pengajaran dan iktibar, Quranlah yang paling baik perkataan, tidak ada maklumat yang lebih jelas, yang lebih baik daripada Quran. Jadi mun nak perkataan mana lagi? Nak pergi perkataan mana lagi? Jadi tak ada lah. Kalau Quran pun tak mau pakai juga, Quran pun tak mau itu juga. Allahu Akbar. Ni orang duk sebar kata-kata yang tidak baik. Dia kata kalau ada orang ni mengatakan bahawa kita ni nak berpegang dengan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil orang tu orang tidak ni. Mazhab kitanya Quran dan hadis, dia panggil orang ni tidak beradab. Kita kata istilah ya. Mazhab tu satu istilah. Maknanya pegangan saya. Cara hidup saya nak berpegang dengan Quran dan hadis sudah pastinya melalui ulama-ulama tafsir yang muktabar, melalui ulama hadis yang berautoriti. Takkanlah kita pandai seorang-seorang baca Quran dengan terjemahan, kemudian kita nak tak istinbat sendiri. Kita kata tidak. Jadi janganlah bila orang sebut kita nak berpegang dengan Quran dengan hadis, jadi allergic pula, jadi pelik pula. Kita kata kenapa begitu? Siapa yang memesongkan kepahaman kita? Siapa yang menjadikan kita tu allergic sangat bila sebut Quran dengan sunnah? Yang kita nak apa benda? Jadi kita ingat, mazhab ke pandangan alim ulama itu satu daripada usaha untuk memahami kalamullah, memahami kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mari kemudian ni kita berpandukan kepada orang yang terawal, orang yang dekat dengan Nabi, ulama-ulama salaf yang terdahulu, dan ulama kemudian yang menyusun atur pandangan-pandangan yang tersebut. Jadi kita kata jangan. Itulah yang dibimbangi sekarang ni. Dia panggil terlalu mengagungkan orang. Bila orang yang kita kagum, semua ucapan dia betul belaka. Sebagai insaf orang yang baik, kita kena kata tengok kepada apa yang dia kata, jangan semata-mata orang yang berkata. Kalau kita kira orang kata kak, jadi tak asuklah kita ni. Hak dia kata tu betul semua. Walaupun hadis yang dia bawa tu hadis palsu, betul juga. Les. Di mana akal kita? Di mana hurriyatul ar-ra'y, kebebasan kita untuk berfikir?
fikir dalam kerangka yang dibenarkan oleh Allah. Jangan kata jadi liberal pula, itu cerita lain. Baiklah, para jemaah sekalian, tamatlah muqaddimah dan juga huraian ringkas kepada ayat 1 sehingga ayat 6. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid, mencari faedah-faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, tengok ayat Quran, ayat yang kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini turun daripada Allah yang bijaksana, yang gagah perkasa. Jibril alaihissalam, tidak, Al-Quran itu mari daripada Allah. Al-Quran ambil daripada Allah melalui perantara, dia panggil Jibril alaihissalam. Jibril saja yang ditugaskan oleh Allah membawa wahyu, malaikat lain tidak. Itu kemuliaan Jibril alaihissalam. Maka Jibril ambil daripada Allah, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahawa ketulenan Al-Quran itu tak ada siapa yang boleh sangkal, tak ada siapa yang boleh pertikai. Sebab apa? Sebab satu je lorong dia, Allah, Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau banyak lorong tu jadi pening. Dan Jibril pun bila dia turunkan ayat Quran, dia datang pula bulan Ramadan, mudarasatul Quran. Kita ni para jemaah, kita kena ingat, bila kita belajar dengan guru kita, kita kena semak balik maklumat itu. Ni ramai juga orang duk jaja, dia panggil jaja. Dia jaja. Dia kata, oh saya dulu belajar dengan ayah awak. Ayah saya lah, tuan guru. Allah yarham tuan guru Haji Abdul Rahman. Allah yaghfirlu wa yarfa' darajatahu fid dunya wa fil akhirah. Dia cakap gini. Anak kata apa yang awak cakap tu, berapa hari awak pergi ngaji dengan dia? Dia tanya. Dengar gitu ya. Lah, fakta itu salah. Kita nyatakan apa yang kita dengar, yang kita duduk bertalaki di sini, atas masjid ni, atas balasah lagi, dalam kelas lagi, macam-macam, kita kata tak sama dengan apa awak cerita. Maknanya perlu sangat murajaah. Kita sekarang ni guru kita sudah mati. Yang ada depan kita ni kitab-kitab yang ada. Buka balik kitab, murajaah balik. Ni masalahnya tak mau murajaah, duk buka muka buku, tengok netizen kata apa, tengok geng-geng kata apa, buka kitab tak mau. Timbullah masalah dunia ni jadi huru-hara. Masing-masing kerah kepala tak mau mengaku kalah. Sebab apa? Takut pengikut lari, takut netizen kecam, maka jadilah kepincangan. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Allah Ta'ala sebut, inna fis samawati wal ardi la ayat. Ciptaan langit dengan bumi ini menjadi tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjadi isyarat, dan ayat seterusnya lah, kejadian kita sendiri, kejadian hayawan-hayawan, la ayatun, menjadi ayat. Ayat ini menjadi isyarat bahawa ayat-ayat tu, tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, semua tidak berfaedah. Kenapa kasar tu Abu Anas? Tidak memberi faedah, kecuali dua kumpulan. Tengok ayat 3, Allah kata la ayatil lil mu'minin. Orang yang percaya kepada Allah, orang ni je boleh faedah. Satu. Yang kedua, ayat 4, ayatun liqaumin yuqinun. Orang yang yakin kepada keagungan Allah, orang ni je boleh faedah. Jadi maka di sini kita kena faham bahawa orang yang dapat faedah daripada ayat-ayat Allah ini orang yang beriman dan orang yakin. Ada juga orang beriman, oh saya beriman, saya solat, mendakwa dia telah dijemput oleh Allah Ta'ala berapa kali ke Mekah. Walaupun saya pergi Mekah berapa kali, itu tanda Allah Ta'ala redha. Walaupun saya tak aurat, tak apa, sebab kita sudah ke Mekah 3 kali. Siapa dia cakap tanda awak pergi Mekah tu bahawa kita mendapat keredaan Allah Ta'ala, walaupun kita tidak tutup aurat, walaupun kita tidak menjaga syariat. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan isyarat
Ayat-ayat aku ini yang mendapat faedahnya siapa? Siapa dia? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang tak beriman tak jadi. Maka marilah kita jadikan orang, jadi masukkan diri kita dalam kumpulan mukminin dan muqinin. Liqaumin yu'minun, liqaumin yuqinun. Dua. Kita beriman, tapi kita kena yakin. Percaya 100% kepada ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, barulah kita rasa tenang. Kita rasa aman, insya-Allah. Kalau tidak, kita rasa kita bijak pada Tuhan pula. Hai, masalah besar. Baik, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga, ayat waqtilafil laili dah ada. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin. Kita nak rezeki itu apa dia? Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin. Allah Ta'ala turun daripada langit itu rezeki. Maknanya manfaat yang turun dari langit itu bukan air sahaja, tetapi rezeki itu dan segala punca yang boleh memberi rezeki kepada kita. Mana sebab-sebab dia lah. Air satu, angin pun kita nak juga. Ini proses-proses pendebungaan. Letih kita pergi duk kahwin pokok. Tapi pokok-pokok hak kahwin sendiri tu macam mana? Angin ya betul kahwin dia, tak payah kita pergi sembuh apa. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Jadi dari ulama tafsir kata rezeki di sini dengan makna al-matar. Rezeki di sini dengan mana al-matar. Sebab dia menjadi punca. Lamma kanal ma'u, oleh kerana air menjadi sumber kepada hayawan nak hidup, pokok-pokok tanaman dan lain-lain, maka Allah Ta'ala jadikan dia sebagai punca, rizkin. Kalau Tuhan kata wa anzalna minas sama'i ma'an, air. Tapi kalau kata rezeki, luas dia punya tafsiran yang boleh kita ambil. Tadi kita dah bincang dalam tafsir tadi, ada 6 tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada ayat 3 sehingga ayat 5. Sekali lagi kita balik kepada 3 ayat ini, para jemaah sekalian. Dia panggil ada 3 burhan. 3 burhan. Baik, maaf, kita berhenti cakap tu dulu. Tentang rezeki. Sekarang ni kita berpindah kepada faedah yang keempat, supaya tidak panjang dia punya nombor. Faedah yang keempat, dalam ayat yang kita baca ni, ayat 3 hingga ayat 6, ayat 5 ini, ayat terpanjang, tuan-tuan tanda je. Di sini terdapat banyak sekali Al-Quran menggunakan istidlal menjadi dalil kepada kebangkitan semula melalui 3 perkara. Tulis. 3 perkara ini menjadi asas kepada istidlal alal ba'si. Allah Ta'ala buat dalil bangkit semula yang digunakan dalam Quran. Yang pertama, tulis, dalil yang pertama, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dengan bumi. Ini banyak sekali. Kita tuan-tuan dan puan-puan yang ikut kelas tadabbur, kelas tafsir kita ni, selalu je satu surah, 2 surah, kadang-kadang dalam satu surah, setiap surah ada je ayat tentang kejadian langit dengan bumi. Satu, sebab apa? Sebab besar ini tanda ini. Bagi orang yang berfikir, sudah cukup untuk menjadi tanda. Al-Burhanus Tsani, tanda yang kedua. Tanda yang kedua, tulis, yang digunakan dalam Quran, yang bahwa khalquhu ta'ala linnasil al-marratal ula. Allah Ta'ala ciptakan manusia yang pertama. Siapa dia? Tuk kita, tuk ayah kita, tuk Adam. Daripada kejadian yang pertama, al-ibda' biduni misal. Makna Allah Ta'ala ciptakan Adam tanpa contoh. Dia buat dengan ilmu dia, dengan hikmah, kebijaksanaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla, maka dia buat. 2. Dalil yang ketiga, Al-Burhanus Tsalis, dalil yang ketiga, ihya'ul ardi ba'da mautiha, Allah Ta'ala hidupkan bumi selepas daripada mati. Fa'innahu, ayat ini yaksur al-istidlal, banyak sekali Allah Ta'ala ulang-ulang dalam Quran
untuk nak menyatakan kebangkitan semula. Jadi kalau Allah Ta'ala mampu hidupkan bumi yang sudah kering kontang, yang sudah mati, sudah tentu Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan balik manusia. Li'annal jami' ihya'un ba'dal maut. Semua itu Allah Ta'ala nak hidupkan selepas daripada mati. Alhamdulillah, tanda tuan-tuan, para pelajar tadabbur tulis 3 asas ini menjadi banyak sekali digunakan sebagai hujah untuk menyatakan kekuasaan Allah untuk bangkitkan semula hamba-hambanya selepas daripada mati. Kita pergi kepada faedah yang terakhir, yang kelima. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Allah Ta'ala namakan Al-Quran itu sebagai ayat. Allah Ta'ala nyatakan ayat Quran ini sebagai ayat, sebagai tanda. Itu tuan-tuan kena ingatlah, sebagai tanda. Nah, dalam surah Al-Baqarah 252 Allah kata tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Sama dengan ayat ni, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu menjadi tanda, menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, menjadi tanda menunjukkan benarnya apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata Sayyidina Uthman, siapa dia mencintai Allah, hatinya tak akan kenyang dengan Quran. Tulis kata-kata, siapa yang hatinya mencintai Allah, dia tidak akan rasa kenyang, tak akan rasa jemu, tak akan rasa puas untuk mempelajari, mentadabbur, memahami Al-Quran kalamu Rabbina. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, biarlah kita jadi orang yang sentiasa lapar, dahaga, nak sangat, lobo sangat untuk memahami kalamu Rabbina, dengan kita belajar, dengan kita tadabbur, dengan kita mengkaji, dengan kita teliti. Sebab Allah kata fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Mana lagi ayat lain mun nak cari lain daripada ayat Allah Azza wa Jalla, selain daripada orang kerah kepala, orang yang tak dengar kata, orang tu je yang tak pakai ayat Quran. Yang lain-lain pakai belaka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tak ambil petunjuk daripada Quran, kalau kita tak ambil petunjuk daripada Nabi, tak ambil petunjuk daripada para sahabat dan ulama salafus salih, kita nak ambil petunjuk mana? Petunjuk di zaman celaru, pemikiran yang sudah celaru, diganggu oleh falsafah, diganggu oleh pemikiran-pemikiran yang masuk dalam Islam ini. Kita mengatakan di saat itu sudah kecelaruan. Kita kembali kepada zaman murni, zaman yang asal. InsyaAllah kita hidup dalam zaman murni, kita tidak akan terumbang-ambing dalam melalui bahtera kehidupan beragama, insyaAllah. Para pelajar sekalian, tamatlah setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 7 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.